peringkat sarjana muda saja. Sarjana dan juga PhD pun perlu ada dalam limitasi, perlu ada limitasi kajian. Okey, contohnya kamu nak buat kajian kamu di sekolah di daerah Batang Padang, SMKA di daerah Batang Padang ataupun SMBK di daerah Batang Padang. Jadi kamu letaklah limitasi kajian ini terhad kepada ataupun terhad di daerah Batang Padang sahaja. Okey, ataupun kajian ini terhad kepada pelajar tingkatan 1 di SMKA sekian-sekian dan SMKA sekian-sekian. Okey, pelajar kalau kamu buat di peringkat universiti, kajian ini terhad kepada pelajar yang mengambil jurusan bahasa Arab bagi bahasa Arab dengan pendidikan di UPSI semester 5. Okay. Kamu boleh letak berapa limitasi kajian kamu. Okay, supaya kamu tahu setakat mana kamu nak jalankan kajian kamu, setakat mana kamu nak collect data, supaya nanti kalau masa pembentahan kolokvium orang tanya, kenapa kamu tak buat tingkatan 4, tingkatan 5? Limitasi kajian saya hanya untuk tingkatan 1 sahaja. Macam tu. Okey. Jadi kita perlu tahu limitasi kajian kita sampai mana kita nak buat kajian kita. Contoh kalau kamu bangunkan modul. Okey, kajian ini hanya akan terhad kepada untuk membangunkan modul berkaitan untuk mempelajari modul interaktif, untuk mempelajari kita kata apa, mempelajari tasrif. Okey, fail yang dipilih dalam modul ini terhad mengikut sukatan kurikulum KSSM. Bilangan macam tu kita letakkan supaya nanti orang tanya, kenapa kamu ambil PL yang ni, kenapa tak ambil PL ni, kenapa tak buat ni. Nanti orang tanya tu sia-sia daripada modul jadi kamus kamu punya modul tu. Dah tak jadi modul dah jadi kamus banyak sangat. Jadi kita stop, kita letakkan limitasi. PL hanya untuk fi'il madhi dan mudhari' sahaja. Itu kita letakkan limitasi untuk kajian kita. Itu kalau kita nak modul lah. Jadi kamu tulis limitasi ataupun hududul bahsi kajian kamu yang arif sampai mana kamu nak kaji, sampai mana yang kamu nak tahu limitasi ataupun limit bagi kajian kamu. Okey, boleh? Agak berapa doktor? Ha? Minimum berapa? Tak minimum, kamu letaklah. Kalau kamu letak 1 saja, maksudnya banyak benda lah. Bukan banyak benda lah, maksudnya kalau kamu kata kamu punya ni adalah untuk buat modul interaktif untuk belajar tasrif. So nanti kalau kamu tak letak limitasi tempat kajian kamu, limitasi di siapa pelajar kamu, nanti orang tanya pula, kamu buat tingkatan 1, kenapa tak buat tingkatan 2, 3, 4, 5? Masalah ni berlaku dalam tingkatan 1 saja kan? Macam mana kamu nak jawab? Okey, bila kamu letak limitasi kajian kamu untuk tingkatan 1 saja, bila orang tanya kenapa tak buat tingkatan 3 dengan tingkatan 5, masalah ini tak berlaku ke dekat cakaplah masalah berlaku pada semua tingkatan. Pelajar tidak mampu untuk tasrif, tetapi kajian ini hanya limit untuk tingkatan 1 saja. Sebab tu kita kena tahu, kita kena setkan kita punya limitasi kajian kita. Sampai mana kita nak jalankan kajian tersebut. Okey, dapat? Dapat doktor. Berapa banyak tu dia tak ada lah. Berapa minimum tu tak ada lah. Saya nak kata kena letak 5 saja ke 6 saja ke. Letaklah berapa kamu rasa, sampai mana kamu nak limitkan kajian kamu. Janganlah kamu sampai limit, saya tak nak jalankan kajian. Ini limitasi kajian saya. Tak boleh lah macam tu, sampai limit, sampai tak buat kajian langsung pula tak boleh juga. Okey. Letakkan kamu punya limitasi kajian kamu sampai mana, untuk kamu sampai mana kajian kamu perlu berhenti. Okey, ada soalan?
Okey, sampai nombor berapa sekarang ni? 6. Nombor 6. 6 Doktor. Okey, nombor 7. Sekejap ya, saya nak check. Apa ni? Okey, seterusnya yang ketujuh adalah hipotesis ni saya tak cerita kot, saya tak rasa ada siapa-siapa yang buat kajian quasi eksperimen ke? Tak ada Doktor. Buat Tak ada? ada kot Doktor. Tak ada. Okey, saya catat je. Kalau kamu kajian kamu perlukan hipotesis, kamu letak. Kalau kajian kamu tak perlukan hipotesis, so tak payah letak. Okey, hipotesis kajian ni kita gunakan adalah hipotesis ni apa yang kita expect ataupun madza tawaqqa'na an hadhihi dirasah. Apa yang kita jangkakan berkaitan dengan kajian kita. Okey, untuk nak buat kajian hipotesis ni, dia selalunya adalah untuk quasi eksperimen. Sama ada kita testkan produk kita tu, contoh kita nak develop satu modul, lepas tu kita nak test. So kita mestilah ada hipotesis. Pelajar mempunyai perubahan markah sebelum dan selepas menggunakan modul. So kita ada hipotesis terhadap kajian kita. Tapi kalau kamu buat kajian kualitatif ataupun kajian survey ataupun kajian dirasah maktabiah, saya tak rasa fardiyatul bahthi ataupun hipotesis kajian ni adalah perlu. Okey, jadi saya skip lah. Okay, saya tak rasa kamu buat hipotesis kot. Tak sedalam itu saya rasa kamu nak mengkaji, sebab nak buat hipotesis ni mungkin level-level master dan ke atas, okey lah kita nak buat hipotesis tu. Okay, untuk degree saya rasa tak perlu buat pun dah okey. Okey, seterusnya adalah mustalahatul bahsi. Okey, mustalahatul bahsi adalah terms ataupun perkara-perkara yang kamu ataupun term-term yang kamu guna dalam kajian kamu. Okey, contohnya kamu buat kajian tentang modul interaktif dalam pembelajaran abad ke-21. So kamu bagilah apa maksud modul. Okey, cara nak menulis mustalahatul bahsi, yang pertama kamu kena kenal pasti mustalahat tu dulu. Okey, apa modul? Okey, contoh modul. Kamu bagi makna umum modul tu dulu. Okey, makna umum modul tu maksudnya kamu carilah dalam kajian-kajian lepas artikel-artikel yang mana memberi takrif berkaitan dengan modul. So kamu ambil balik modul adalah mengikut Hasan Basri 2022, modul adalah sekian. Okey, sampai situ titik. Dalam kajian ini, modul bermaksud ataupun modul merujuk kepada modul yang akan digunakan, modul interaktif yang akan digunakan bagi pembelajaran tasrif apa-apa macam tu. Okey, dia mesti ada yang umum. Lepas tu ayat yang kedua tu adalah dalam kajian ini mustalahat tadi merujuk kepada apa? Sebab dia tak sama. Okey, macam contoh kalau kamu kata mobile telefon. Secara umum mobile telefon ni adalah untuk kita komunikasi. Tetapi mobile telefon dalam kajian kamu adalah satu alat PDP yang digunakan untuk menjalankan mobile learning ataupun untuk menjalankan PDP gamifikasi ataupun PDP game based learning, permainan berasaskan pembelajaran berasaskan permainan. Itu maksud telefon dalam kamu punya tesis. Macam tu. Okey, boleh tak? Boleh Doktor. Nah, Boleh Doktor. yang ni dia tak ada ni juga.
Dia tak ada limit juga berapa. Yang penting bila pembaca baca dia faham maksud mustalahat yang dalam tesis kamu. Okey, contohnya kalau kamu buat berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 ni dalam secara umumnya besar maksud dia luas. Tapi dalam kajian kamu pembelajaran abad ke-21 ni adalah teknik jigsaw contohnya. Okay, so maksudnya dalam kajian kamu teknik jigsaw lah bila kamu sebut pembelajaran abad ke-21. Orang faham tu adalah teknik jigsaw. Okey. Okey, selesai bab 1. Okey, selesai bab 1. Oh, tak selesai lagi. Habis mustalahatul bahsi khatimah. Okey, khatimah. Khatimah tu kamu buat ni balik dah. Kamu buat kesimpulan balik. Okey, berdasarkan kajian, berdasarkan perbincangan di atas, kajian ini berkaitan A, B, C, D, E. Okey, dalam bab ini merangkumi apa item-item yang kita sedangkan, merangkumi mukadimah, merangkumi masalah, persoalan kajian, itu ini apa semua tu. Okey, siap kamu punya khatimah. Kamu bagi bab itu. Okey, dapat? Dapat? Dapat, doktor, dapat. Dapat. Dapat ke? Siapa yang dah siap Dapat, doktor. bab 1? Siapa dah siap bab 1? Tak lagi, doktor. Lepas tu buat apa je lah ni? Bincang dengan Musyrif lagi, doktor. Minggu keempat dah ni duk bincang ni. Minggu 5 bincang, minggu depan bincang. Lepas tu cuti SEM. Bila nak menulisnya? Bila nak start menulis? Oh, baru 1 jam lah. Ya Allah, rasa dah lama dah. Bulan puasa kering tekak-tekak. Nak minum air tak boleh. Kar ada rukhsah. Tak ada, doktor. Tak Ada ada. doktor. Okey. Sebelum kita rehatlah sekejap sebelum kita masuk bab yang kedua. Boleh tak rehat 5 minit? Boleh, doktor. Boleh. Boleh. Saya kita masuk balik Doktor 5 minit tu boleh. Pilah jalan-jalan dulu ke, tengok-tengok angin apa, ambil pemandangan dulu, minum-minum air dulu ke. Sekejap lagi masuk balik 5 minit 10